Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bab ibadah yang bertajuk tayamum. Murid-murid dah bersedia? Objektif pembelajaran hari ini yang pertama adalah murid dapat menyatakan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan 4 rukun tayamum mengikut urutan yang betul dan 3 sunat tayamum dengan tepat. Sekarang, jom belajar. Apa maksud tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat yang tertentu. Dalil yang mengharuskan tayamum, Surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Murid-murid tahu tak apa sebab-sebab yang mengharuskan tayamum? Bila kita boleh bertayamum? Okey, ada 5 sebab yang mengharuskan kita untuk bertayamum bagi menggantikan wuduk. Sebab yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Contohnya, kita sudah pergi merata tempat di kawasan tempat tinggal kita tetapi tetap tidak jumpa air untuk berwuduk, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan haiwan ternakan sahaja. Maksudnya, air yang ada terlalu sedikit, hanya cukup untuk kita minum dan bagi makan kepada haiwan ternakan atau haiwan peliharaan. Jadi, dalam keadaan itu, kita diharuskan untuk bertayamum. Yang ketiga, apabila cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan, kita diharuskan untuk bertayamum. Yang keempat, apabila terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat yang ada air. Maksudnya, bila kita ada penyakit, contoh penyakit kulit dan tak boleh kena air. Kalau kena air sakit, jadi kita diharuskan bertayamum. Ataupun dekat kawasan yang ada air tu ada musuh, bila kita masuk tempat tu kena tembak. Jadi dalam keadaan macam tu, kita diharuskan bertayamum. Dan yang kelima, apabila jarak tempat ada air terlalu jauh dengan tempat kita. Contohnya, nak bagi dapatkan air tu kena naik kereta sampai 2 jam. Jadi, jarak tu terlalu jauh, kita diharuskan bertayamum. Seterusnya adalah rukun tayamum dan sunat tayamum. Apa beza rukun dan sunat tayamum ni? Okey, rukun tayamum merupakan perkara yang wajib kita lakukan semasa bertayamum. Apabila kita tertinggal satu rukun, maka tayamum kita tidak sah. Manakala sunat tayamum pula merupakan perkara yang digalakkan untuk dilakukan semasa bertayamum. Jika kita tertinggal sunat tayamum, tidak mengapa kerana tayamum kita tetap sah. Tetapi untuk mendapatkan tayamum yang sempurna, kita perlulah melakukan juga sunat-sunat tayamum. Okey, Ustazah bergerak kepada rukun tayamum terlebih dahulu. Terdapat 4 rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati fardhus solati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala.
Rukun yang kedua adalah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat adalah tertib. Tertib bermaksud murid-murid perlu mengikut urutan yang betul semasa bertayamum. Seterusnya, sunat tayamum. Antara sunat tayamum yang pertama adalah membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan. Yang keenam, bertayamum dengan menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi.